اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa anta al dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengesian subuh, lepas subuh lepas habis waktu subuh dan masuk syuruk. Mudah-mudahan pengesian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Allah insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kena surah. InsyaAllah pagi ini untuk surau Hidayah, Al-Hidayah, Taman Bandar Teknologi Kajang. InsyaAllah kita online Bandar Teknologi Kajang minggu keempat dari Ahad selepas subuh. Surau Al-Hidayah, Bandar Teknologi Kajang. InsyaAllah sama-sama kita share insyaAllah. Mohon share insyaAllah. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk terus ayat 131 sebelum ayat wasiat Nabi Ibrahim insyaAllah. Ayat 131 Al-Baqarah yang diringkaskan bab kepada kemuliaan Nabi Ibrahim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 131 insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Al-Baqarah ayat 131. Tengok Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah SWT supaya berserah dirilah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Ibrahim declare terus menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam. Kupasannya, ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan mengenai kedudukan kemuliaan Nabi Ibrahim AS sama ada di dunia ataupun di akhirat. Maka pada ayat ini dijelaskan sebab utama Nabi Ibrahim AS mendapat kemuliaan tersebut. Ingatlah ketika Allah SWT berkata kepada Nabi Ibrahim AS agar berserah diri, lantas baginda segera menjawab tanpa ada sedikit pun keraguan. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan sekalian alam. Hebatnya Nabi Ibrahim, terus saja, tak ada soalan, tak ada pertikaian, tak ada question, tak ada apa. Terus menyerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut lagi Tuhan sekalian alam. Itu aku berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan sekalian alam. Maksudnya kita pun sama juga. Kita ni tak ada lain, kita pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar saja di rumah, kita serah pada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada lain, kita nak serah. Jangan bergantung dengan sisi kamera, jangan bergantung dengan kamera, jangan bergantung kata kenderaan aku hebat. Tak, kita keluar dengan Allah Ta'ala. Serah terus pada Allah SWT. Ataupun yang dibaca dalam surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Kita serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulat-bulat terus serah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca lagi, naik doa, naik kenderaan. Alhamdulillahillazi sakhara lana. Dimulai dengan Alhamdulillah. Syukur kita ada kenderaan. Syukur kita boleh bergerak. Syukur kita boleh berjalan, berlari dan macam-macam. Mesti ada Alhamdulillahillazi sakharana sampai habis. Satu lagi ayat, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat yang ada bunyi A. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. 3 doa sebelum kita bergerak dari rumah kita. Itu untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan rumah kita pun perlu juga. Walaupun dikunci, walaupun ada sisi kamera, walaupun ada mangga, walaupun ada pintu elektrik, pintu automatik, tapi kita minta Allah jaga. Ada doanya? Ada. Ada. Tak panjang, pendek saja. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Huruf saja. Campur satu sikit ayat surah Yasin nombor 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin nombor 9 saja. Bukan satu surah, satu ayat nombor 9. Untuk jaga rumah kita. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah terus pada Allah Taala. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Sama yang digunakan oleh Rasulullah SAW waktu keluar nak berhijrah ke Madinah. Dah dikepung oleh Quraisy keliling rumahnya. Nabi baca surah Yasin 1 sampai 9. Tu untuk perisaikan dia dengan Abu Bakar keluar daripada rumah untuk menuju ke Madinah berhijrah. Antaranya tu ayat Quran. Pastikan kita yakin dengan ayat Al-Quran. Sebab tu kita tak ada lain, kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang COVID-19 pun sama juga. Dari ke mana pun kita akan mati.
tapi berusaha. Kita berusaha dengan ikut SOP yang ditentukan. Kemudian kita ada doa, kita ada perisai, kita ada ayat Quran, kita doa pada Allah Ta'ala. Kita serah terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan Nabi Ibrahim, ya, terus berserah diri pada Allah Subhanahu. Itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS menjawab ajakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan perkataan aslam tu, yakni maksudnya aku telah menyerah diri. Mana ketika itu baginda menjawab dengan penuh keyakinan bahawa dirinya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa ragu-ragu. Ya, bila Nabi Ibrahim diarahkan berserah diri, Nabi Ibrahim tak ada keraguan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang masih ragu-ragu lagi. Bukan serah diri, serah harta kita untuk infak pun kita bimbang. Takut tak cukup, takut habis wang sedekah, infak. Ya. Kadang-kadang bimbang, takut tak cukup. Tu di diri kita. Yang jadi bendahari, yang jadi AJK pun kadang-kadang bimbang. Bimbang apa? Bimbang tak nak gunakan, cairkan duit masjid. Bimbang yang amat sangat. Bimbang yang amat sangat pasal apa? Bimbang habis duit masjid. Dia terlupa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar. Dipanggil ayat 1000 dinar. Bimbang takut tak cukup. Dia terlupa, duit yang kita punya itu bukan kita punya sebenarnya. Ya, duit adalah untuk Allah Ta'ala. Allah pinjam saja sebenarnya. Ni Nabi Ibrahim menjawab ajakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menggunakan perkataan aslam tu, aku telah menyerah diri. Di mana ketika itu baginda menjawab dengan penuh keyakinan bahawa dirinya bersedar diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa rasa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu Allah. Nabi Ibrahim tak ragu. Tidak bimbang, tidak was-was, tidak apa. Yakin. Sama macam kita solat. Yakin kita menghadap Allah SWT. Tu kita sendiri. Allahu Akbar. Serah diri terus pada Allah SWT. Jangan kita 50-50. Was-was waktu nak sembahyang. Inilah salah satu faktor menjadikan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di dunia dan di akhirat. Semuanya kerana Islam iaitu agama yang diredai. Masuknya Islam, kita mengaku saja Islam, tak ada benda lain, tetap Islam. Pasal apa? Disebutkan dalam ayat satu lagi, inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur ke tidur balik, kita tetap cara Islam. Tu cara hidup kita. Tak ada lain. Jangan kita ambil sebahagian-sebahagian saja yang Islam. Tak. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kalau pokok mangga daripada akar sampai pucuk tetap pokok mangga. Tak ada pokok yang lain. Islam pun macam tu juga. Islam tak boleh diambil sebahagian-sebahagian. Kalau yang halal, halal, yang haram, yang haram. Tetap haram. Jangan nak dibincang-bincang lagi. Ya, jangan nak dimundar-mandir ataupun diwas-waskan lagi, dicuak-cuakkan lagi. Tetap haram. Kalau arak tu haram, tetap haram. Ya, tu di BKL dah buat arak tu haram. Memang confirm Islam dah akan beritahu haram, arak tu tak haram. Sebabnya lain tetap akan ikut. Ya, maksudnya kita kena buat. Tak boleh tangguh, dah tahu mudaratnya, dah tahu akibat arak itu haram. Ya. Tu balik pada Nabi Ibrahim ayat 131, kemuliaan Nabi Ibrahim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu. Allah muliakan. Kita pun boleh buat, ya, ikut apa yang Nabi Ibrahim serah terus pada Allah Ta'ala.
ayat 132, wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dan keturunannya. Kita tengok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha hastafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan, yakni mengucapkan itu kepada anak-anaknya. Demikianlah pula Ya'qub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Baqarah ayat 132. Tu. Daripada Nabi Ibrahim lagi dah berdoa, sampai ke Nabi Ya'qub. Sebulang balik maksud ayat tadi, Ibrahim mewasiatkan, yakni ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini mengingatkan kita, dah diwasiatkan Ibrahim. Kita pun sama juga. Maksudnya kita dipesan, kita Allah telah pilih agama ini untuk kita, maka janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala, Allahumma ahtim lana bi husni khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Hujung hidup kita tu, hujung kematian kita, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan Islam. Sebab tu dalam umur-umur yang ujung-ujung ni, jangan buat perangai, jangan buat maksiat, jangan maksiat kepada Allah Ta'ala, jangan derhaka dengan Allah Ta'ala. Hujung-hujung hidup ni habiskan masa kita dengan dekatkan terus kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur makin lama makin sedikit. Ingat, kata ulama, umur kita makin sedikit sebenarnya. Nombor umur itu bertambah. Nombor umur itu bertambah. Tapi ingat, peruntukan meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Jangan kita sombong dengan maksiat. Jangan kita sombong, jangan kita ego dengan kita punya harta, pangkat. Sepatutnya umur dah lebih pada 40, 50 dan seterusnya ke atas sampai 100 lebih. Sepatutnya kita bersyukur dapat meneruskan hidup. Kata Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, umur umat dia 60 hingga 70 saja. Umur kita dah 50, dah 60, apa jadi? Kata Tuan Guru, standby. Standby maksudnya siap-siaplah. Siapkan diri kita untuk menghadapi satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Bimbang. Bimbang apa? Bimbang nak menjawab di dalam kubur. Di kubur satu hal, di padang mahsyar satu hal, di akhirat ni satu hal. Kena renung persiapan kita, dah siap ke belum? Ni kena renung kita. Kita boleh bersiap untuk PKPB, PKP, boleh siap barang makanan untuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Siap beli lagi freezer untuk simpanan makanan sejuk. Cukup untuk sebulan. Tak cukup 1 freezer, 2 freezer. Siap simpan. Itu makanan waktu hidup. Waktu mati tu persiapan kita macam mana? Ini kena renung. Sebab tu Allah bagi peringatan dengan COVID ini. COVID-19 maksudnya peringatan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kupasan ayat 132 tadi, keturunan wasiat daripada Nabi Ibrahim kepada keturunan dan anaknya. Ayat ini merujuk kepada wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anak dan keturunannya agar sentiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam
juga berwasiat kepada Bani Israel alaihissalam seperti apa yang dikatakan oleh Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya Allah SWT telah memilih bagi kamu agama ini, iaitu agama Islam. Maka janganlah kamu meninggalkannya selama mana kamu hidup, berpegang teguhlah sehingga sampai kematian datang kepada kamu. Tetap berpegang teguh kepadanya, Islam sampai mati. Tu kena renung kita. Maknanya jangan kita buat tak ada cakna nyansung bab agama kita. Ulang balik maksudnya ini wasiat pada Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Pernah berpegang teguh kepada agama Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat teruskan sampai ke akhir hayat kita dengan Islam. Ayat 133 seterusnya mewakili, diringkaskan ayat ini, bantahan atas dakwaan kaum Yahudi bahawa mereka menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Ayat ni Yahudi. Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a iz khadara Yaqub al-mautu iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 13 yang bermaksud, adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yakni Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Al-Baqarah ayat 133. Ini pengakuan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Bani Israel. Di saat orang-orang Yahudi mengatakan bahawa kepada Rasulullah SAW bahawa mereka berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi selepasnya Nabi Yakub, maka Allah SWT berfirman kepada bantahan atas pengakuan mereka itu. Am kuntum syuhada, adakah kamu menjadi saksi? Iaitu saksi ketika Nabi Yakub di saat menjelang kematiannya. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak, termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang Nabi, baginda dapat merasakan kematiannya semakin hampir. Lalu baginda mengumpulkan semua anaknya untuk menyampaikan wasiat. Ketika datang ketakutan bila mana hampir kepada kematian, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu sembah selepas kematianku? Walaupun Nabi Yakub AS mendidik anak-anaknya di jalan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi baginda tetap bimbang jika ada di antara mereka terpesong ke jalan yang dimurkai. Tapi anak yang dididik di rumah seorang hamba yang soleh dan dihiasi dengan wangian syurga, mereka menjawab dengan soalan yang ditanya dengan jawapan mantap serta menenangkan hati Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni itu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
Apa yang boleh kita pelajari di dalam ayat ini? Wasiatkanlah kepada anak-anak tentang agama agar mereka hidup dalam redha Allah dan mati dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Ni. Mereka berwasiat Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim wasiat kepada keturunan dia. Maksudnya kita ni pun kena belajar, maksudnya sebelum kematian kita kena berwasiat, bukan wasiat harta, wasiat tentang agama agar mereka hidup dalam redha Allah Subhanahu. Tu yang penting. Bukan wasiat rumah, bukan wasiat harta apa semua. Yang utama sekali adalah agama tu. Pastikan anak-anak kita, keturunan kita jaga agama kita sampai diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Jangan mati dalam keadaan tidak Islam. Ini kita bimbangkan. Allahumma htimna nabi husni khatimah wala tahtim ala nabi su'il khatimah. Hujung ni. Walaupun sebahagian daripada anak-anak Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub alaihissalam ada yang di dalam hatinya hasad, dengki, namun baginda tetap membawa mereka ke jalan yang diredai sehingga mereka akhirnya kembali bertaubat. Sungguh kebergantungan Nabi Yaqub alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala amatlah tinggi. Tak semua boleh ikut, tapi hebatnya Nabi Yaqub terus berserah kepada Allah Ta'ala sampailah dapat membawa anak-anak dia semua dalam bab taubat. Kita pun kena pujuk macam mana perangai anak tu, macam mana perangai hebatnya keluarga kita. Kita tetap cari jalan untuk memujuk mereka ikut yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub, apalagi Rasulullah SAW. Lihat dan belajarlah bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam melalui proses mendidik keturunannya. Kita tengok senaraikan ni, catatkan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin untuk kita ikuti, untuk kita pelajari bagaimana dia melalui proses mendidik keturunannya. Pertama, didiklah anak-anak dengan pegangan akidah yang kukuh. Ini pesan kan kita, supaya didik anak-anak kita dengan pegangan akidah yang kukuh, tidak cuak, tidak was-was, tidak ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Jangan dibiarkan anak tu dengan bab akademik saja. Kadang-kadang kita terleka, kita terasa wajib sangat dengan akademik, terlupa yang wajib dengan Allah Ta'ala. Nak mengenal Allah Ta'ala, nak mengenal Rasulullah tu tak ada. Tu kadang-kadang dah masuk universiti, masih lagi tak kenal Allah, masih lagi tak kenal Rasulullah, langsung tak kenal keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, langsung tak kenal. Apa yang dikenalnya? Dunia yang dikenali. Ini yang kita bimbang. Dengan pegangan akidah yang kukuh, patutnya kita serapkan ataupun kita wajibkan dipegang untuk keturunan ataupun anak-anak kita. Tu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak-anak tentang Islam. Tak ada lain. Islamlah tempat kita kena wajibkan pada anak kita. Jangan kita ajarkan lain. First sekali. Sebab tu yang penting tu Al-Quran. Tu kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Tu panggil ma'rifatullah. Kesilapan kita dididik oleh penjajah. Penjajah datang dididik kita dengan mengenal akademik saja, mengenal dunia. Akhirnya penjajah pergi, tinggal anak didik penjajah. Dihilangkan bab jawi kita, dihilangkan bab Al-Quran kita. Quran cukup hanya dibaca saja. Penjajah dah balik, tinggal anak didik penjajah. Tu yang kucak-kacir. Sampai Allah turunkan bala sekarang untuk mengingatkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja Allah turunkan COVID-19. Allah turunkan COVID-19 sebenarnya untuk mengingatkan kita kepada Allah balik. Balik pada Al-Quran, balik pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita jadi takwa terus kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, diajarkan kita supaya kita lalui proses ini daripada Nabi Yaqub, dalam wasiat perlu menekankan mengenai agama, bukannya harta dunia semata-mata. Bila dia berwasiat, jangan sibuk kita dengan kunci kereta, kunci rumah, geran tanah, geran rumah. Semuanya itu bab dunia. Silap besar. Wasiat yang sebenar-benarnya adalah menekankan mengenai agama. Bila tahu bab agama, dia boleh uruskan yang lain. Ni kena renung kita. Kesilapan kita bila nak mati, wasiat kita, mana kunci kereta, mana geran kereta, mana buku akaun tabung haji, mana buku akaun bank. Itu kesibukan kita. Dah nak mati dah. Kena renung. Tak ada lain dipesankan oleh Nabi Yaqub, menekankan mengenai agama, bukannya harta dunia semata-mata. Yang keempat, untuk mendidik anak, kita perlu memperbaiki diri kita dahulu agar menjadi contoh terbaik untuk anak-anak. Nak didik anak, kita pun perlu ada ilmu. Sebab tu permulaan perkahwinan tu ialah pemilihan pasangan. Nak dapat keturunan yang terbaik, pemilihan pasangan. Cari bab yang bab beragama, bukan bab harta, bukan bab hebatnya pangkat, bukannya hebatnya dengan bab dunia. Ini kena jaga. Pastikan kita didik anak, kita baiki diri kita dulu, iaitu kita sendiri ada ilmu. Jangan terus nak kahwin saja tanpa ilmu. Kita menjadi contoh yang terbaik. Suruh anak baca Quran, kita pun baca Quran dulu, bukan anak baca. Kena renung contoh. Yang keempat, yang kelima, tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjuk kita yang takut betul-betul dengan Allah Taala. Untuk bawa anak kita ikut follow kita sebenarnya. Tu bukan takut dunia, bukan jadi hamba dunia. Kita bimbang dengan Allah Ta'ala, bimbang dengan ancaman Allah Ta'ala. Ancamannya neraka. Ada ancaman? Ada. Diceritakan di mana? Di dalam Al-Quran. Tu bila kita selongkar Al-Quran, Allah Akbar. Ada berita gembira, ada berita duka cita. Tu di dalam Al-Quran. Maknanya kita tunduk, patuhlah. Jangan sekali-sekali kita patuh undang-undang jalan raya saja. Undang-undang Allah Ta'ala kita tak ikut. Itu kesilapan besar. Kita sebagai ketua keluarga, kita takut dengan Allah Ta'ala. Yang keenam, berdoa agar Allah SWT agar diberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dan anak-anak ke arah jalan kebaikan. Mohon kita jangan tinggalkan bab doa. Angkat tangan kita terus berdoa. Mohon, tak ada siapa lain, kita nak bergantung terus dengan Allah Ta'ala, kita berdoa. Ajarkan anak-anak kita berdoa, bukan minta saja, bukan tunggu saja. Generasi sekarang kadang-kadang kesilapan besarnya, generasi sekarang menunggu saja tanpa berusaha, tanpa memohon kepada Allah SWT. Pasal apa? Tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir sekali, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain, serah pada Allah Taala. Macam tadilah, cari jalan untuk berserah. Keluar rumah ni kita perlu start Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur pun kita Bismillahirrahmanirrahim. Doa, nak makan, semua dengan nama Allah Ta'ala. Tak ada benda lain. Nak tidur tu Bismillah 21 kali. Betul lah, orang tua tu pesan, ulama pesan Bismillah 21 kali. Pasal apa? Kita serah, perisaikan diri kita sebelum kita tidur, yang dipanggil mati sementara. Kan tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar pun tadi kita serah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa keluar rumah, doa naik kenderaan biar kita selamat sampai ke destinasi kita.
7. Ya, 7 poin yang diajarkan oleh Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim mendidik keturunannya. Saya ulang balik 7 poin tadi, dicatatkan dalam nota My Quran Time. Pertama, didiklah anak-anak dengan pegangan akidah yang kukuh. Pertama. Yang kedua, ajar anak-anak tentang Islam. Sebab tu kita kena tahu, kena kenal Islam, kena tahu ilmu. Yang ketiga, dalam wasiat perlu menekankan mengenai agama, bukannya harta dunia semata-mata dalam wasiat. Kita sibukkan dengan tanah, dengan geran. Tak. Agama dulu. Yang keempat, untuk mendidik anak, kita perlu memperbaiki diri kita dahulu agar menjadi contoh terbaik kepada anak-anak. Itu yang keempat. Yang kelima, kita tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dan anak-anak ke arah jalan kebaikan. Yang ketujuh, berserah diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 poin daripada ayat 132, 137, ya, untuk mendidik, proses mendidik, belajar mendidik, bagaimana proses mendidik keturunan kita. Terus masuk ayat 134, insya-Allah. Ayat 134, mereka dipertanggungjawab di atas perbuatan sendiri. Ya, ni maksud dia. Kita tengok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, itulah umat yang lalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta ataupun bertanggungjawab tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Al-Baqarah ayat 134. Kupasannya, Allah Subhanahu wa taala menutup atau menghabiskan kekarutan yang dilontarkan oleh orang Yahudi dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang telah berlalu. Ayat ini adalah peringatan penting bagi Bani Israel. Allah SWT menemplak mereka yang telah terlalu bangga dengan keturunan mereka dari kalangan-kalangan Nabi, ya, di kalangan Nabi-Nabi. Mereka, yakni para Nabi itu, telah mendapat balasan terbaik disebabkan amalan yang mereka lakukan. Sedangkan mereka Bani Israel tidak mengikut amalan yang dilakukan oleh para Nabi, yakni keturunan yang mereka banggakan itu. Mereka masih terus berbuat kekufuran dan mengikuti hawa nafsu. Allah templak dia orang ni pasal bangga sangat keturunan Nabi, keturunan Rasul, ya, keturunan orang yang terbaik di zaman dahulu. Keturunan dulu, ya. Ya, sebab tu jangan terkejut walaupun dia keturunan ulama tapi perangainya bukan ulama. Ayah dia ulama, anaknya belum tahu lagi. Tu contoh. Ini pun Allah tegur Bani Israel, jangan bangga sangat dengan keturunan. Walhal dia sendiri tidak ikut apa yang dibuat oleh nabi-nabi keturunan dia. Ni Allah templak ni. Kemudian mereka ni masih terus berbuat kekufuran, menentang Allah, ya, dan mengikut hawa nafsu dia. Masih kufur lagi, masih tak nak ikut Islam yang sebenarnya. Begitu juga dengan kita, apabila selalu berbangga-bangga atau membangga-banggakan kehebatan amalan yang dilakukan oleh datuk nenek dahulu. Ni templak juga kita, diingatkan kita, ya. Diingatkan, mesej kepada kita ialah jangan kita membangga-bangga kehebatan amalan kita. Jangan kita banggakan amalan yang dilakukan oleh datuk nenek kita dahulu, keturunan kita. Tetapi kita pula tidak mahu berusaha untuk menjejaki atau mengikuti amalan mulia yang dilakukan oleh mereka. Betul,
tok wan kita, tok ku kita, tok ki kita keturunan ulama. Tapi dia saja yang hebat. Kita ni keturunannya tak mengikut jejak. Tu silap besar. Ya, kita bangga dengan amalan orang dulu. Dia orang yang untung. Kita belum lagi untung. Pasal apa? Kita tak ikut jejak dia. Dia banyak ilmu, kita tak cari ilmu. Orang dulu bersusah payah mencari ilmu. Orang dulu tak ada bab kuliah, tak ada ceramah. Ya, paksa cari jalan jauh. Nak mengaji Quran pun tercari guru-guru Quran jauh di hujung kampung. Kita sekarang ada live streaming Quran. Siaran langsung TV Al-Hijrah, My Quran Time. Tak nak tengok. Sombongnya kita. Sombong bukan dengan orang, sombong dengan ayat-ayat Allah yang Allah paparkan, yang Allah hadiahkan. Sombong tak kita? Sombong sebenarnya. Sebab tu dipesankan, diingatkan. Jelas ayat ni, jelas kepada kita, jangan kita bangga dengan keturunan kita. Jika kita bersifat sedemikian, maka kita dengan kaum Bani Israel adalah sama. Bangga dengan keturunan kita, bangga dengan kehebatan tok wan kita, tok ki kita perangai lebih kurang dengan Bani Israel. Maksudnya jangan. Kita kena usaha, carilah ilmu, carilah Islam, carilah ilmu Quran itu. Dah dipampang, dah hadiahkan, amalkan. Tu kalau baca Quran ni, baca Al-Quran ni diceritakan supaya kita baca, amalkan. Sebelum tu kita fahamkan. Resolusi ayat tersebut, selalulah kita berdoa amalan keluarga kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada bab doa agar amalan keluarga kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa untuk semua. Jangan kita berdoa untuk seorang je. Kita minta terus pada Allah Taala dengan semua sekali keturunan kita. Yang kedua, doakan keislaman zuriat kita, sentiasa bertaubat, mohon keampunan daripada Allah SWT. Mohon keturunan kita, anak cucu kita, supaya dimatikan dalam keadaan bertaubat dan Islam hujung dia. Yang ketiga, baca, faham dan hayati isi kandungan Al-Quran. Bukan dibaca saja, kita kena faham. Bukan difaham saja, kena amal ataupun hayati isi Al-Quran. Tu sebenarnya Quran tidak boleh dibiarkan macam tu. Sikit lagi 137. Masih lagi bab Yahudi, insya-Allah. Ayat 135 ya, 135 hingga 137, bantahan terhadap kaum Yahudi di mana mereka mengatakan menganut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, padahal sebaliknya. Hebatnya Yahudi. Sikit kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, yakni tidak kepada kami yang mengikut Nabi Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus dan yang tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Baqarah 135. Kupasannya, ayat ini masih lagi menceritakan dan mengenai kejahatan, kedengkian orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya. Mereka berkata, masuklah kamu ke dalam agama Yahudi ini, nescaya kamu akan mendapat hidayah dan kebenaran. Dan orang-orang Nasrani juga mengalakkan
mengatakan hal yang sama dengan mereka. Sedangkan pada ayat sebelum ini, kaum Yahudi dan Nasrani saling bermusuhan antara satu sama lain. Tetapi apabila berhadapan dengan orang Islam, mereka bersatu hati mahu menjatuhkan Islam. Tu hati-hati Yahudi dan Nasrani. Allah SWT mengajarkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam agar tetap mengikut agama Nabi Ibrahim AS. Akan tetapi Allah SWT mengajar kita untuk menjawab semula ajakan mereka dengan ayat Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah pada mereka, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 135. Sungguhnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah petunjuk yang menuju kebenaran. Agama Yahudi dan Nasrani pula mengandungi kecelaruan kerana mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Sebab tu kita sebagai umat Muhammad SAW, janganlah kita terlampau, jangan mengikut hawa sangat nafsu kita. Jangan kita follow sangat. Yang dirosak kita sesal yang tidak sudah. Ya, contohnya kita ni sebagai seorang mukmin, ya, sebagai orang yang hebat di sisi Allah Taala, dipesankan kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, dalam bab larangan bergelak ketawa, ya, setiap orang sepatutnya kita ni memikirkan 5 perkara dalam masa sehari. Pertama, kita kena fikirkan, ya, memikirkan dosa-dosa kita yang lalu, sebab kita telah berbuat dosa-dosa itu tetapi tidak mengetahui apakah dimaafkan ataupun tidak. Sebagai orang Islam kita ni bimbang kita, tak terbayar dosa-dosa kita, tak terubat dosa-dosa kita. Fikirkan, ada dosa, memang semua orang ada dosa. Yang kedua, kita telah berbuat amal kebaikan tetapi belum diketahui diterima ataupun tidak. Patut kita fikirkan amal kita macam mana dengan Allah Ta'ala. Jangan kita nak fikirkan amal kita dengan orang lain, ya, amal kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana penilaian Allah Ta'ala, diterima ataupun tidak. Yang ketiga, dia telah mengetahui apa yang telah lalu dan masa hidupnya dan belum mengetahui bagaimana kesudahannya. Kita dah umur 60, 70, 80, dah tahu lalu, yang lepas kita dah ketahui. Yang hujung tu yang kita bimbang, kita tak mengetahui. Cari jalan supaya kita mati dalam keadaan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma timna nabi husni khatimah wala tahtimala nabi su'il khatimah. Yang keempat, sepatutnya kita fikirkan, ya, yang keempat, dia telah mengetahui bahawa Allah membuat tempat, maka di tempat mana yang dia akan masuk. Kita renung, Allah dah buat syurga, Allah dah buat neraka. Ke mana kita sebenarnya akan pergi? Itu yang kita bimbangkan. Sebab tu kita mohon, ya, mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami daripada pintu neraka, ya Allah. 7 kali kalau boleh, ya, memang kena boleh. Pasal apa? 7 pintu neraka sedang standby untuk menyedut kita masuk ke dalam neraka. Yang kelima, dia telah mengetahui apakah Allah redha kepadanya ataupun dia tidak mengetahui apakah Allah redha kepadanya ataupun murka. Itu yang kita bimbang. Tak tahu Allah ni redha pada kita ataupun tidak. Lepas tu kita fikirkan bab tu, cari jalan untuk mencari redha pada Allah Ta'ala. Maka siapa yang tidak perhatikan 5 perkara tadi masa hidupnya, maka dia akan terima 5 macam sesudah mati. Dah mati baru kita ketahui 5 tadi kita tak buat. Yang pertama, waktu kita mati nanti, sesudah mati, iaitu pertama, menyesal terhadap apa yang ditinggalkan kepada ahli waris yang akan menjadi musuh dia kembali. Kita ada keturunan
tapi kita tak jaga keturunan kita. Yang diminta oleh Nabi Yaqub tadi, pesan kita, jaga keturunan kita, pesan keturunan kita dengan bab agama. Tapi kita pesan pada bab harta. Sesal kita, akhirnya keturunan kita menjadi musuh kita kembali. Pasal apa? Seronok dengan harta yang kita tinggalkan, seronok dengan pangkat yang kita tinggalkan, seronok dengan dunia yang kita tinggalkan. Kita tak tinggalkan bab agama. Yang kedua, menyesal kerana menunda-nunda amal kebaikan hingga sedikit amal kebaikan. Sesal kita. Tak sembahyang sunat, tak nak bersedekah, tak nak infak. Sesal yang amat sangat. Meraung kita dalam kubur besok. Pasal apa? Nak keluar daripada kubur, mohon kepada Allah Ta'ala, merayu pada Allah Ta'ala untuk solat 2 rakaat solat sunat. Waktu dia hidup, dia melihat, menonton aja orang sembahyang sunat. Tu sesalan yang amat hebat. Yang ketiga, menyesal kerana melihat dosa-dosa yang amat banyak sehingga minta izin kembali untuk taubat dan tidak diizinkan. Tak sedar dia penuh dengan dosa-dosa yang hebat. Waktu mati baru nak mohon pada Allah Ta'ala, izinkan dia keluar untuk bertaubat, minta maaf, dah masuk dalam lubang kubur. Yang kelima, akhirnya keempat, menyesal kerana banyak yang menuntutnya dan tidak dibayar dengan tuntutan itu kecuali dengan amalnya. Allah, hutang dia di akhirat terlalu banyak. Waktu dia hidup, dia zalim dengan orang. Waktu dia hidup, dia memfitnahkan orang. Waktu dia hidup, dia share gambar-gambar yang aibkan orang. Buat bahan ketawa, bahan seronok dia. Waktu dia mati, orang yang diaibkan dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Facebook, menuntutkannya kembali untuk tuntutan dia kecuali dengan amal yang dia buat. Akhirnya negatif, pahala pun tak ada satu pun. Bukan pahala, berhutang. Dia pula kena balas balik dengan dosa orang lain pula. Yang kelima, Allah murka kepadanya, tidak ada jalan untuk minta redha-Nya. Tu yang kelima, sesal yang amat sangat sesudah mati. InsyaAllah kita berhenti takat tu. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Mohon kita cari jalan pesanan wasiat daripada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub terhadap kita, apalagi dengan Rasulullah SAW. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri minna wa diawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuq ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahasanna bil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa samai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi untuk petang ni, sambungan kita di surau
Ceras Perdana, insyaAllah ya, Madrasah Ceras Perdana petang ni untuk kuliah maghrib online ya, bukan di surau tak boleh lagi, kita online lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.